Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syifa Husna binti Fisal dari Unit Pendidikan Khas 2 Ambilan Jun 2019 akan membentangkan artikel yang dipilih berhubung pengurusan dan pentadbiran kelas pendidikan khas. Ayo kita lihat pula apakah artikel yang telah saya pilih. Artikel yang telah saya pilih ialah Cabaran Guru Pendidikan Khas pada abad ke-21 yang telah ditulis oleh Hana Aqilah Amran, Rosadah Abdul Majid dan Manisah Muhammad Ali pada tahun 2019. Kita boleh lihat ini saya kepikan juga gambar yang di bawah ini contoh artikelnya. Seterusnya kita akan masuk kepada ulasan literatur. Artikel ini telah membincangkan cabaran guru pendidikan khas pada abad yang ke-21 ini dalam nak merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelbagai inisiatif transformasi dirangka untuk dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk nak menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti dan relevan kepada semua murid, termasuklah murid-murid pendidikan khas ini, iaitu murid-murid berkeperluan khas ini. Di samping itu, guru pendidikan khas inilah merupakan ejen utama dalam keberhasilan murid berkeperluan khas. Oleh itu, para guru pendidikan khas perlu bersedia dan kompeten untuk melestarikan kesemua aspirasi murid. Namun begitu, guru juga berhadapan dengan pelbagai cabaran pada abad yang ke-21 ini seperti komitmen dan bebanan tugas guru itu sendiri. Selain itu, tahap kompetensi guru yang rendah juga, pembangunan profesionalisme guru yang terhad dan keterasingan juga antara cabaran guru pada abad yang ke-21 ini. Seterusnya, saya akan terangkan isu-isu guru pendidikan khas pada abad yang ke-21 ini yang telah saya temui dalam artikel. Kita masuk pula kepada isu yang pertama, iaitu komitmen guru. Peranan guru yang meliputi pelbagai fungsi bukan sahaja terhad di sekolah, malah sebagai ejen sosial dalam komuniti, membuktikan profesi perguruan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia dan dihormati. Namun, ia juga datang dengan sebuah tanggungjawab yang besar dan sangat berat. Dalam konteks guru pendidikan khas sendiri, tugas mendidik murid dan menguruskan kelas memerlukan persediaan mental dan fizikal serta perancangan pelajaran individu RPI yang rapi. Sebenarnya cabaran utama guru pendidikan khas ialah untuk membuat perancangan dalam pembelajaran bagi memenuhi kurikulum yang sesuai dengan tahap dan kebolehan kognitif setiap murid khas itu sendiri. Hal ini menyebabkan sebahagian guru pendidikan khas mengalami tekanan emosi kerana dibebani dengan pelbagai masalah tingkah laku murid khas, dan dalam masa yang sama perlu nak memenuhi keperluan dan kepelbagaian murid berkeperluan khas itu sendiri. Menurut Hopman dan rakan-rakan 2018. Selain itu, tekanan yang tinggi yang dialami oleh guru pendidikan khas juga disebabkan oleh harapan yang tinggi yang diletakkan kepadanya oleh ibu bapa dan pihak pentadbir sekolah, iaitu guru bersalah, untuk meningkatkan prestasi dan perkembangan pembelajaran murid berkeperluan khas itu sendiri. Ibu bapa, kebanyakan ibu bapa ni di sekolah dia hanya bergantung kepada usaha guru sahaja. Dekat rumah ibu bapa ni tak pantau anak-anak. Sebaliknya, sebenarnya ibu bapa lah perlu meneruskan dan memantau pembelajaran anak setelah tamat waktu persekolahan.
Ditambah pula dengan pelaksanaan program inklusif tu, guru pendidikan khas masih perlu memantau dan menyokong pembelajaran murid walaupun sudah melepaskan murid berkeperluan khas yang mampu mengikuti program inklusif ke kelas biasa. Hal ini turut menambahkan beban kerja guru pendidikan khas itu sendiri. Seterusnya, dia memberikan tekanan kepada guru itu. Apatah lagi kekurangan sumber tenaga pengajar yang bertauliah dalam pendidikan khas juga akan merumitkan lagi keadaan lah. Maksudnya guru pendidikan khas tu yang lain tu akan dapat lagi banyak kerja sebab kekurangan tenaga pengajar. Justru para guru, terutamanya guru pendidikan khas, harus mempunyai efikasi kendiri yang jitu dalam nak menguruskan pelbagai cabaran dalam sesi PDP. Malah, efikasi kendiri guru yang positif dia boleh mempengaruhi suasana dalam bilik darjah ketika mengajar dan memotivasikan murid serta dapat nak tingkatkan prestasi mereka. Seterusnya, isu yang kedua ialah tahap kompetensi guru. Profession guru pendidikan khas ni dia memerlukan individu yang mempunyai efikasi kendiri dan daya ketahanan yang jitu. Guru pendidikan khas dia perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mampan, kepribadian yang murni serta matlamat yang jelas dalam PDP dia. Kesemua aspek ini menuntut kompetensi yang tinggi dan pembangunan profesional guru yang berterusan. Namun begitu, tahap profesional guru pendidikan khas adalah masih belum mencapai standard yang ditetapkan. Dapatan kajian-kajian yang terkini mendapati masih ramai guru pendidikan khas yang kurang pengetahuan dan kemahiran mengajar murid berkeperluan khas dan kurang keyakinan untuk menyampaikan pengajaran berkesan serta mempunyai tahap kecekapan subjek yang rendah. Menurut kajian Rupar dan rakan-rakan 2016, dia telah mengkaji persediaan guru pendidikan khas dalam pengajaran ke atas murid kurang upaya. Dapatan kajiannya mendapati bahawa guru pendidikan khas ini sangat bersedia untuk menjalankan rancangan pelajaran individu iaitu RPI dan bekerjasama dalam kumpulan pendidik. Tapi namun mereka kurang bersedia untuk nak menyediakan keperluan fizikal dan perubatan murid. So mereka juga kurang mahir untuk nak menggabungkan pembelajaran secara bersepadu serta mereka kurang cekap nak mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran masa kini iaitu abad yang ke-21 yang banyak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Di samping itu, cabaran utama guru pendidikan khas itu sendiri pada abad ke-21 ini adalah melaksanakan transformasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan relevan dengan perkembangan semasa melalui pelbagai sumber sokongan dan teknologi maklumat. Ini menurut Muhammad Zalaini dan Muhammad Khairi 2017. Bukan itu saja, pengaplikasian sains dan teknologi pintar dalam pengajaran PDP ini sebenarnya mampu nak meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid dan nak tangani kepelbagaian keperluan murid berkeperluan khas itu sendiri. Namun begitu, ketandusan penggunaan sains dan teknologi maklumat ini dalam pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan itu sendiri perlu diambil perhatian dan tindakan yang selanjutnya. Itu menurut artikel yang saya baca. Isu yang terakhir iaitu isu yang ketiga ataupun cabaran guru pendidikan khas yang ketiga ialah keterasingan program pendidikan khas dalam sistem pendidikan masa sekarang. Struktur pendidikan khas yang lebih memfokuskan kepada kandungan maklumat, pedagogi dan pencapaian peperiksaan murid telah
meminggirkan program pendidikan khas dalam sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini tidak menitik beratkan perbezaan kurikulum kepada kepelbagaian murid. Malah hasrat sesebuah sistem pendidikan yang terlalu tinggi mengakibatnya wujudnya jurang antara program pendidikan khas dengan program pendidikan yang lain. Ini menurut kajian Rutherford 2016. Dia membuktikan bahawa pelbagai perbezaan pandangan yang diberikan terhadap pendidikan khas yang mengasingkan lagi program aplikasi khas dengan program pendidikan yang lain. Contohnya, kalau ada hari kantin, pendidikan khas tak join. Kalau ada hari sukan pendidikan khas pun diasingkan, begitu. Program pendidikan khas ni sinonim dengan ruang yang terasing, iaitu sama ada dalam kelas inklusif, kelas khas ataupun sekolah khas, keterlibatan di sekolah ataupun jadual kelas yang berbeza, peluang yang terhad untuk penglibatan dalam program sekolah. Ia bergantung kepada ketersediaan pembantu guru. Bukan itu sahaja, kurikulum dia juga terhad dan lebih menjurus kepada bukan akademik. Sebabnya murid pendidikan khas kita tahu kita nak melatih dia untuk berdikari, supaya dia boleh survive, supaya dia boleh berdikari pada masa yang akan datang. So jadinya dia memerlukan sumber atau alat bantuan khas. Pencapaian yang terhad dan bergantung kepada perancangan pendidikan yang ditetapkan oleh guru juga dan penerimaan sekolah yang meritokrasikan atau kebolehan berkelompok hubungan sosial murid pendidikan khas itu sendiri. Sebenarnya murid pendidikan khas juga hubungan sosial sangat lemah dan dia terhad kepada guru pendidikan khas itulah, dan pembantu guru atau rakan sekelas. Kalau dia diasingkan, contohnya kalau waktu rehat pun diasingkan, tidak diinklusifkan kepada dengan murid perdana. Di samping itu, kerana kurangnya sokongan pihak pentadbiran, boleh dilihat dari segi layanan pihak pentadbir itu terhadap guru pendidikan khas dan murid pendidikan khas sebagainya golongan kelas kedua. Pihak pentadbir tengok guru pendidikan khas dengan murid pendidikan khas sebagai kelas yang kedua yang tak perlu diambil kisah. Contohnya, bila nak agihkan peruntukan kewangan, mereka tidak mengambil kisah tentang program pendidikan ini sendiri, dan pihak pentadbir ni sikap kurang senang apabila murid ni menduduki peperiksaan awam, di mana ia akan menjatuhkan graf peperiksaan awam sekolah itu sendirilah. Malahan ketidakkesepakatan dan jurang dalam berkongsi misi yang sama antara guru pendidikan khas dengan pihak pentadbir sekolah yang menyulitkan lagi keadaan. Walaupun guru pendidikan khas tu cemerlang dalam menambah baik pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan prestasi murid berkeperluan khas, ketadusan sokongan pentadbiran ni serta kelemahan dasar dan struktur pendidikan ni menghalang guru pendidikan khas itu untuk berjuang bagi hak murid-murid khas mereka. Ayuh kita masuk kepada cadangan penambahbaikan cabaran guru pendidikan khas pada abad ke-21 ini. Kita masuk pula kepada cadangan penambahbaikan yang pertama, iaitu pembangunan profesional diri yang berterusan. Guru seharusnya membangunkan profesional diri dengan menimba ilmu dan pengetahuan baru serta menambah baik amalan pengajaran sedia ada. Malah dengan kemudahan teknologi di hujung jari pada abad yang ke-21 kini, para guru boleh mendapatkan pelbagai sumber pengetahuan dan mengasah kemahiran baru melalui carian laman sesawang, mengikuti kursus dan seminar, perkongsian pengalaman, kolaborasi bersama pihak profesional yang berkaitan dan banyak lagi dan sebagainya.
Okey, latihan dan pengetahuan ini dapat meningkatkan tahap kesediaan dan menambahkan keyakinan dan efikasi diri yang tinggi kepada guru pendidikan khas itu sendiri. Menurut Aswaniza dan Rosadah 2018. Okey, apabila guru tu sertai latihan-latihan, dia akan meningkatkan keyakinan kepada guru tu sendiri. Okey, menurut kajian Lisa dan rakan-rakan 2014 pula, dia merumuskan beberapa mekanisme yang mempengaruhi persediaan dan pendidikan para guru pendidikan khas ni, iaitu teknologi, kepelbagaian, pengetahuan semasa menjadi guru pelatih dan berkhidmat sebagai guru, kemahiran dan kepribadian guru serta kualiti program yang diadakan. Okey, kemahiran dan pengetahuan baru yang dikutip semestinya berfaedah dan mempunyai nilai tambah jika diaplikasikan dalam pengajaran guru tersebut. Contohnya, guru yang kreatif dan mahir mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dapat menarik minat murid serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid. Kat situ kita dapat tariklah minat murid untuk nak belajar bersama-sama guru di dalam kelas. Namun begitu, kekuatan untuk nak bangunkan tahap profesional diri adalah tanpa paksaan dan perlu timbul dalam diri masing-masing. Kekuatan ni wujud kalau guru pendidikan khas itu sendiri yang volunteer, yang tak ada paksaan, yang memang dia yang nak untuk belajar, nak tambah kemahiran diri dia untuk nak menambah baik dia punya PDP itu sendiri. Oleh itu, guru yang mempunyai hasrat dan sikap profesional yang positif akan berusaha menambah baik amalan perguruan dengan mengikuti pembangunan profesional. Motivasi dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam kejayaan sesuah pembangunan profesional diri guru itu sendiri. Cadangan yang terakhir ialah cadangan yang seterusnya ialah penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik di dalam kelas. Okay, sebagai guru pendidikan khas, kita tahu murid-murid kita ni lain daripada murid yang lain. Lain pada murid yang perdana. Murid kita ni murid yang istimewa, yang perlukan lebih perhatian dan kasih sayang. Okay, oleh hal demikian, kita hendaklah merancangkan aktiviti pengajaran yang sesuai. Ada alat bantu mengajar untuk nak tingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan melaksanakan apa yang telah disediakan dan membuat penilaian atas segala pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Selepas kita laksanakan sesi PDP tu, kita tengok, kita akan nilai okey tak hari tu. Kita akan tanya murid pada hari tu, murid okey tak, faham tak apa yang cikgu ajar, murid dapat capai tak objektif kita. Okay. Kaedah pembelajaran yang baharu juga mengikut masalah juga perlu diwujudkan apabila penambahbaikan diperlukan. Okay, tambahan lagi, guru pendidikan khas ni perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai dengan objektif PDP pada hari berkenaan. Okay, banyak bahan bantu mengajar yang boleh membantu guru pendidikan khas ni. Antara contoh bahan bantu mengajar ni ialah bahan mawujud, iaitu kad gambar. Lepas tu TMK, iaitu kita boleh guna ICT, video interaktif, pergerakan kreatif dan sebagainya. Banyak lagi yang guru-guru boleh guna. Oleh sebab itu, guru haruslah menggunakan pendekatan yang kreatif dan kritis untuk menarik minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, menurut Cikgu Donnie Ching dalam utusan online 2011, dia menyatakan bahawa mendidik pelajar kelas pendidikan khas ni bukan sahaja memerlukan kesabaran, tetapi perlu pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran, kerana setiap pelajar pendidikan khas tu di dalam sebuah kelas memerlukan kaedah tersendiri. Setiap murid kita tu berbeza dan kita sebagai guru kena tahu kalau murid A ni macam mana, apa yang dia suka. Dia lebih minat untuk belajar ataupun dia minat
untuk bahan maujud. Kalau di minat ICT, guru cuba gunakan aplikasi yang banyaklah dekat ICT dekat internet, laman sesawang yang kita boleh terokar seperti Kahoot, Wordwall, Educandy dan macam-macam lagi. Akhir sekali, cadangan penambahbaikan ialah sokongan daripada pihak pentadbir iaitu guru besar. Program yang berbentuk advokasi dan kemahiran pentadbiran murid khas perlu dipergiatkan lagi ke seluruh pelosok sekolah. Pihak Jabatan Pendidikan Khas perlu memantapkan lagi persefahaman dan menyampaikan maklumat tersebut secara berterusan dan lebih telus. Hal ini bagi menyelaraskan kefahaman pihak pentadbir iaitu guru besar dan pengurusan dalam mengendalikan urusan dan hal-hal berkaitan murid berkeperluan khas. Dengan itu, dia dapat melincingkan proses pengurusan dan memudahkan guru pendidikan khas itu untuk nak tambah baik pengajaran dan pembelajaran murid tanpa sebarang halangan pentadbiran yang tidak sepatutnya. Bukan itu sahaja, pihak pentadbir ini iaitu guru besar perlu juga menyediakan latihan kepada guru-guru pendidikan khas, tambah lagi guru-guru yang agak berumur, kerana pada abad yang ke-21 ini banyak teknologi yang perlu digunakan. Contohnya guru besar boleh menyediakan latihan-latihan untuk penggunaan komputer, contohnya penggunaan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Canva, PowerPoint, Google Slide dan sebagainya. Apabila latihan ini diberikan kepada guru-guru, tambah lagi guru-guru pendidikan khas, guru-guru ini dapat mengaplikasikan ke dalam kelas dan membuat PDP-nya lebih menarik dan murid akan lebih seronoklah. Seterusnya, menggalakkan program bersama murid pendidikan khas. Sebab hal ini kerana ada sekolah yang tidak mencampurkan murid-murid pendidikan khas ni dengan murid perdana. Jadinya guru besar ni boleh melakukan program dengan mencampurkan ataupun menginklusifkan sebahagian murid pendidikan khas ni dengan murid perdana. Contohnya pada hari sukan, pada hari kantin, melibatkan sekali dengan murid pendidikan khas supaya mereka ni tidak terasing lah. Dan sekali dia membahagikan tugas yang sama rata kepada guru-guru. Seperti yang saya dah maklumkan tadi, guru-guru pihak pentadbir memberikan latihan kepada guru-guru. Oleh hal disebabkan itu, guru-guru dah dapat semua guru dah ada kemahiran yang sama. Oleh itu, pihak pentadbir boleh membahagikan kerja-kerja kepada guru-guru sama rata. Kalau guru A je, kalau guru A yang pandai komputer, mesti guru A je yang dapat kerja. So, hal ini akan membebankan guru A itulah. Apabila pihak pentadbir dah sediakan latihan, so semua guru pun dah pandai, so jadinya pihak pentadbir tu boleh dah membahagikan kerja sama rata tanpa membebankan siapa-siapa pun. Jadinya guru pendidikan khas ni dapat apabila dia tak membebankan satu guru tu, jadinya guru pendidikan khas ni yang ada masa, dia dapat nak sediakan RPH yang baik bagi nak meningkatkan pengajaran dan pembelajaran murid pendidikan khas lah. Dan menyediakan, dia ada masa untuk menyediakan bahan bantu mengajar itu sendiri. Akhir sekali, ini merupakan beberapa rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan pembentangan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.